kan? Okey, baik. So kita akan lihat berkaitan dengan kita nak record balik berkaitan dengan apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Okey, cikgu rasa baik cikgu recap daripada bab 1 dululah kan. Bab 1 dulu hari tu kita dah belajar tentang kepada pelajar-pelajar ingat balik, iaitu berkaitan dengan yang pertama, ingat lagi, iaitu kedaulatan negara. Bab kedaulatan negara ni kita telah belajar tentang apa cikgu? Iaitu tentang apa itu kedaulatan. Kedaulatan tu ialah maksudnya yang tertinggi, yang teragung. Dan dibahagikan kepada beberapa bahasa dan tentang maksud dia. Kemudian kita telah tengok pandangan tokoh-tokoh berkaitan dengan kedaulatan, iaitu ketertinggian kuasa. Dan kita telah lihat jenis-jenis kedaulatan. Kita tahu ada 4 jenis kedaulatan, iaitu kedaulatan tradisional, lepas tu kedaulatan moden, kemudian kedaulatan undang-undang, dan diteruskan dengan kedaulatan antarabangsa. Kita dah lihat bab 1 dulu, kedaulatan. Kemudian kita belajar tentang apakah ciri-ciri negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat ini sebenarnya adalah, alamak dia terlompat pula. Ciri negara yang berdaulat adalah mesti ada beberapa perkara. Yang pertama, mesti ada pemerintahan. Itu negara berdaulat. Ada pemerintahan, mempunyai sempadan negara. Ada pemerintahan, ada sempadan, kemudian mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat. So ada 4. Iaitu kita tahu berkaitan dengan apa? Pertama mempunyai pemerintahan, kemudian sempadan, kemudian mempunyai perundangan dan juga mempunyai rakyat. So ada 4. Kemudian kenapa pentingnya wujudkan negara yang berdaulat? Kerana bila kita wujudkan negara yang berdaulat, negara yang kita boleh perintah sendiri, maka kita akan dapat keberkesanan pentadbiran. Pentadbiran lebih berkesan. Kemudian kemakmuran ekonomi yang kedua. Kemudian kesejahteraan sosial, di mana kita tahu bahawa masyarakat akan hidup dalam sejahtera. Dan yang keempat, kecemerlangan hubungan luar negara. So ada 4 berkaitan dengan kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. Kemudian, bagaimana langkah-langkah mempertahankan kedaulatan? Iaitu yang pertama, perlu mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi yang dilakukan oleh kedua-dua pemerintah dan juga rakyat. Kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Yang kedua, iaitu untuk kita kena mengekalkan perpaduan kaum. Yang kedua. Yang ketiga, iaitu memupuk patriotisme, iaitu memupuk semangat cinta akan negara. Dan seterusnya, iaitu mengukuhkan pertahanan negara, di mana pemerintah perlu menambahkan pelbagai aset ketenteraan untuk mengukuhkan pertahanan negara. Jadi itu bab yang pertama. Kita dah tengok dah konsep kedaulatan, ciri negara yang berdaulat, kemudian kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat, dan langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. So itu kita dah belajar bab 1. Ini cikgu recap Cikgu recap secara pantas sebelum kita masuk kepada bahagian subtopik bab 3. Bab 2 kita belajar tentang perlembagaan persekutuan, iaitu apa itu perlembagaan? Iaitu satu dokumen undang-undang yang bertulis, yang ada perkara pertama, perkara 1, perkara 2, perkara 3 sampailah perkara 183. Dan semua perkara itu berkaitan dengan persekutuan Malaysia. Semua tentang Malaysia. Jadi apa yang ada dalam itu, iaitu kita telah lihat tentang perlembagaan persekutuan dan asas ataupun latar belakang pembentukan perlembagaan persekutuan. Di mana kita lihat sebenarnya undang-undang tu, perlembagaan itu dibuat berdasarkan 2 undang-undang, iaitu Undang-Undang Negeri-Negeri Melayu dan juga Undang-Undang Inggeris. Ada 2. Berdasarkan Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggeris, gabungan kedua-dua jenis undang-undang ini telah tertubuhnya ataupun telah dibuat perlembagaan persekutuan.
Dan daripada situ kita telah lihat tentang wujudnya Charter of Justice, dan kemudian kita pergi kepada 2.2 iaitu sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan, di mana kita lihat dia ada yang pertama sekali iaitu pada tahun 1877, di mana 1877 ini iaitu bermula dengan Majlis Negeri Perak yang buat perlembagaan dia sendiri. Kemudian barulah negeri-negeri lain buat perlembagaan, buat undang-undang bagi negeri masing-masing. Itu start pada tahun 1877 di Perak. Kemudian barulah disusuli dengan pada tahun 1946, di mana pada waktu ini NNS, NNMB dan NNMTB, tiga-tiga jenis negeri ini membuat undang-undang mengikut peranan masing-masing. Contohnya kalau negeri-negeri Selat, undang-undang dia dibuat oleh atau digubal oleh Majlis Undangan Negeri. Kalau negeri-negeri Melayu Bersekutu, dibuat oleh Majlis Persekutuan. Kalau negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu, digubal oleh Majlis Negeri. Itu 1946. So mula 1877, kemudian 1946, kemudian seterusnya 1948 apabila Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menggabungkan semua negeri-negeri Melayu, dan di situlah tertubuhnya satu perlembagaan baru iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang ketiga. Kemudian yang keempat 1957 iaitu pada kita kemerdekaan. Kemerdekaan iaitu kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang telah digubal oleh Suruhanjaya Red. Yang kita belajar dulu kan. Itu 1957. Kemudian kita belajar tentang ciri utama perlembagaan persekutuan. Tapi sebelum itu cikgu mendengar ada laungan azan, so kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan Isyak. Sekejap kita berhenti sekejap. Baik. Alhamdulillah kita baru sahaja berhenti sekejap untuk kita menghormati azan Isyak ya. Baik, kita masih lagi dalam kita recap berkaitan dengan topik-topik yang pernah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. So, kita dah sampai kepada 2.3 iaitu ciri utama perlembagaan persekutuan. Ciri utama perlembagaan persekutuan dia ada dua, iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden. Ciri tradisional seperti apa? Maknanya unsur-unsur tradisional yang ada dalam dokumen perlembagaan itu. Iaitu antara ciri tradisionalnya seperti kesultanan ataupun pemerintahan beraja, itu tradisional. Kemudian juga kita tahu ada seperti agama Islam. Kemudian ada bahasa Melayu. Dan juga ada kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. So ada 4. Iaitu kesultanan ataupun pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan juga kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Itu ciri tradisional. Ciri moden iaitu seperti pertama kerajaan persekutuan. Itu moden. Kewarganegaraan. Dan satu lagi iaitu sistem demokrasi berparlimen. So itu ciri moden. Dan kemudian kita tahu bahawa dalam bab 2 kita belajar tentang pindaan perlembagaan persekutuan, di mana perlembagaan persekutuan negara kita ni pernah dipinda atau diubah sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1963 dan juga 1965. Di mana pada tahun 1963 pindaan dibuat kerana Sabah, Sarawak, Singapura join Tanah Melayu menjadi persekutuan Malaysia. Itu pada tahun 1963. Dan apa yang diubah iaitu tentang struktur Mahkamah Atasan, kemudian pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo, serta juga diwujudkan jawatan yang di-Pertua Negeri bagi Sarawak dan juga Sabah. Kemudian kita lihat juga pindaan perlembagaan yang kedua iaitu pada 1965, di mana pada waktu ini iaitu pindaan Singapura, dipanggil pindaan Singapura kerana Singapura telah pun dikeluarkan daripada Persekutuan Malaysia. Maka segala undang-undang berkaitan dengan Singapura dimansuhkan. So itu bab yang kedua. Jadi habis bab 2. Kemudian kita telah masuk hari itu tentang bab yang ketiga iaitu berkaitan dengan
raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, di mana kita telah lihat bahawa sistem raja berperlembagaan ini, kalau kita lihat, telah bermula sejak daripada pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Cuma bezanya, Kesultanan Melayu Melaka dulu semua kuasa terletak pada tangan raja. So raja berkuasa mutlak. Itu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian kalau kita lihat sebelum Perang Dunia Kedua, maknanya sebelum tahun 1939, kita tahu bahawa negeri-negeri Melayu Bersekutu NNMB telah menerima sistem residen. Kemudian NNMTB telah menerima sistem penasihat. Namun begitu, raja-raja masih lagi memerintah. Raja-raja masih lagi memerintah, cuma mereka perlu menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik seperti residen dan juga penasihat British. Itu sebelum Perang Dunia Kedua. So, semasa Perang Dunia Kedua, iaitu semasa pendudukan Jepun, tentera-tentera Jepun masih lagi mengiktiraf raja-raja Melayu ini sebagai ketua dalam hal ehwal Islam. Malah, raja-raja Melayu ini masih lagi dapat pendapatan. Maknanya ada gaji seperti sebelum Perang Dunia yang Kedua lagi. So, tetapi selepas Perang Dunia Kedua, barulah dikatakan bahawa pemerintahan beraja ini telah pun mengalami kita kata cabaran, di mana tertubuhnya Malayan Union pada tahun 1946. Raja-raja Melayu hilang kuasa. Jadi setiap negeri telah ditadbir oleh pegawai-pegawai British. Jadi sebab itu raja-raja Melayu hanya menjadi ahli majlis raja-raja saja. Namun begitu, kita tahu bahawa mereka, sultan-sultan ini, tidak menyertai majlis raja-raja. Kerana apa? Kerana mereka menentang pelaksanaan Malayan Union. So itu selepas Perang Dunia Kedua. Dan kemudian apabila tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957, maka diwujudkanlah raja berperlembagaan dengan gabungan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Itu yang kita telah lihat pada kelas-kelas sebelum ini. Dan bagaimana tertubuhnya, itu tentang latar belakang raja-raja tau. Latar belakang sistem raja tu. Kemudian 3.2 tentang bagaimana wujudnya institusi majlis raja-raja. Sebelum ini kita belajar tentang raja-raja, kewujudan sistem raja tu. Yang ini tentang majlis raja-raja, iaitu persidangan ataupun kita kata persatuan sultan-sultan lah, senang cerita. Persatuan sultan-sultan. Macam mana dia orang boleh start bergabung? Baik, mereka sebenarnya start bergabung ketika pembentukan Durbar negeri-negeri Melayu Bersekutu. Iaitu negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Sebab ada pelajar tanya tahu, cikgu, sebelum itu Malaysia ni, tanah Melayu ni diserang oleh Portugis, diserang oleh Belanda. Kita tak lawan ke? Sebab cikgu tahu bahawa kamu ni, para pelajar ni berfikir bahawa kita ni masih pada waktu itu satu negara. Tak. Sebenarnya tak. Sebenarnya kalau macam Portugis, dia serang Melaka saja. So yang sebelah tu macam Negeri Sembilan ke, Pahang ke, ataupun Johor ke, mereka adalah negeri-negeri yang lain. Mereka akan hanya itu berlaku di Melaka, tak berlaku di negeri kami. Sebab waktu itu belum bergabung. Kemudian apabila Belanda dapat mengalahkan Portugis, dapat take over Melaka, still Johor, Perak, Selangor dan juga yang lain-lain semua hanya tengok saja sebab itu negeri lain. Jadi itulah dia kopi pada hari ini. Kopi saya? Ketih. Kopi Bismillahirrahmanirrahim. Kopi ke teh? Okey, baik. Panas. Okey. Thank you. Okey. Baik. So, kita kembali. Okey, jadi kalau kita lihat, ramai yang bertanya, kenapa negeri-negeri lain tak bantu?
Ah, tu macam manusia ai Daniel. Okey, so kalau kita lihat sebenarnya okey itulah yang berlaku. Ibaratkan macam apa tahu? Ibaratkan macam Thailand kena serang. Thailand kena serang So Malaysia buat apa? Malaysia tak boleh masuk campur. Malaysia akan perhatikannya. Unless kalau katakan Thailand minta bantuan, baru kita hantar. Selagi Thailand tak minta bantuan, kita akan diam. Itu urusan negara dia. Kita tak boleh masuk campur. Macam tu. So itu jugalah yang berlaku kepada negeri-negeri Melayu sebelum adanya Durbar ini. So bila pembentukan Durbar negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu satu persidangan Sultan-Sultan pada tahun 1897, barulah ada perbincangan tentang kerajaan nak buat kerajaan persekutuan, kerajaan gabungan empat-empat negeri ini. Itu bermulanya. Kemudian disusuli pula dengan Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. So kita tahu masa Malayan Union telah take over semua negeri-negeri. So semua sultan-sultan yang ada di semua negeri itu diletakkan dalam Majlis Sultan-Sultan. Tapi kita tahu bahawa Majlis Sultan-Sultan ini tidak disertai oleh raja-raja kerana mereka menentang pelaksanaan Malayan Union. Kemudian selepas itu semasa 1948 dan Malayan Union ditamatkan, maka barulah Majlis Raja-Raja ini ditubuhkan secara rasmi, maknanya persidangan bagi seluruh sultan-sultan yang ada di tanah Melayu. Dan pada waktu itu, Raja-Raja Melayu kembali berkuasa dan kita tahu bahawa mereka telah berbincang dan menyusun tentang persekutuan tanah Melayu. Baik, itu yang berlaku. Kemudian apabila terbentuknya Majlis Raja-Raja selepas merdeka, so kita tahu bahawa ada 9 orang sultan daripada 9 buah negeri, dan negeri-negeri yang tidak ada sultan akan dilantik yang di-Pertua Negeri, seperti yang di-Pertua Negeri Melaka dan yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Maka itu selepas merdeka. Apabila terbentuknya Malaysia dengan kemasukan Sabah dan Sarawak, maka Sabah dan Sarawak juga dapat yang di-Pertua Negeri. Maka kesimpulannya ada 9 orang sultan dan 4 yang di-Pertua Negeri. Jadi total ada 13. Jadi kita tahu bagaimana kedudukan Majlis Raja-Raja ni, maknanya Persatuan Raja-Raja ni, bagaimana kedudukan dia, apa dia punya fungsi dia. Fungsi dia kita belajar, iaitu fungsi dia yang pertama memilih yang di-Pertuan Agong. Kemudian juga memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu, maknanya mempersetujui pindaan-pindaan yang akan dibuat. Yang ketiga iaitu memperkenankan perubahan persempadanan negeri. Maknanya kalau sempadan negeri itu nak diubah, maka raja-raja perlu mendapat persetujuan. Maknanya perlu bertanya dulu pada raja-raja setuju atau tidak untuk diubah sempadan negeri itu. Kena tanya dulu Majlis Raja-Raja. Kemudian menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Nak dapat pengampunan kena tanya Majlis Raja-Raja. Kemudian kita belajar tentang peranan seterusnya, iaitu bersetuju atau tidak bersetuju tentang sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Maknanya sebarang undang-undang yang dibuat oleh Dewan Rakyat atau Dewan Negara perlu ditanyakan kepada Majlis Raja-Raja setuju atau tidak dengan undang-undang ini. Kemudian raja-raja ini memberikan nasihat berkaitan pelantikan jawatan-jawatan tertentu seperti Ketua Audit Negara, Ketua Hakim Negara, Hakim Mahkamah Atasan, Pengerusi dan juga Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan yang keempat, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung kedudukan istimewa orang Melayu, Bumi Putera di Sabah Sarawak dan kepentingan sah kaum lain. Nak buat perubahan dasar kepada kedudukan istimewa semua ni, kena tanya dulu Majlis Raja-Raja. So itu kepentingannya. Dan hari itu kelas yang terakhir kita telah lihat tentang yang di-Pertuan Agong, iaitu tentang tentang institusi yang di-Pertuan Agong, di mana kita telah lihat satu persatu agong-agong ini dan nama-nama dia. Daripada yang pertama sampai yang ke-16 yang sekarang ni ada. Dan kita tahu bahawa yang di-Pertuan Agong ini adalah ketua utama negara kita. Dan Agong akan memerintah selama 5 tahun.
Ya, 5 tahun kemudian akan digantikan dengan sultan daripada negeri yang seterusnya dalam giliran menjadi yang di-Pertuan Agong itu. Jadi inilah yang kita telah pelajari, dan kita telah pelajari tentang satu kuasa. Ingat yang di-Pertuan Agong dia ada 3 kuasa. Kuasa eksekutif, kemudian kuasa perundangan dan juga kuasa kehakiman. Dan hari itu kita telah lihat tentang kuasa eksekutif, iaitu kuasa-kuasa bagi melantik jemaah menteri. Maknanya melantik Perdana Menteri. Okey, Agong juga akan melantik jemaah menteri. Agong juga akan melantik jawatan-jawatan penting. Agong juga bertindak dalam ketenteraan yang maknanya pemerintah tertinggi bagi ketenteraan. Dan Agong juga akan melantik diplomat-diplomat, maknanya duta-duta negara ke luar negara. Siapa yang lantik tu? Agong. Jadi kita telah belajar sampai situ. Jadi kita nak sambung hari ni berkaitan dengan kuasa dan peranan yang di-Pertuan Agong dalam kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Sebelum itu, ada tak sebarang soalan ingin ditanyakan? Setelah penerangan daripada bab 1 sampai bab 2 sampai bab 3 tadi, ada tak sebarang soalan ingin ditanyakan? Ya. Sila tulis dalam Zoom chat kalau nak tanya apa-apa. Ya, ada nak tanya apa-apa? Nakib, Hakim, Ahmad Umar, Haris Safri, ada nak tanya apa-apa? Damia? Cikgu Ya. nak tanya. Ya. Kalau yang di-Pertuan Agong nak letak jawatan, berapa prosedur yang dia perlu jalan supaya dia boleh letak jawatan? Okey, sebenarnya apa yang dia perlu buat kalau yang di-Pertuan Agong ni nak letak jawatan, dia hanya perlu buat satu surat rasmi. Makna surat rasmi, dan dia akan tulis tentang peletakan jawatan dia. Dan dia kena berikan sebab-sebab peletakan jawatan itu, dan dia akan serahkan kepada Majlis Raja-Raja. Supaya Majlis Raja-Raja mengetahui sebab-sebab dia, dan kemudian Majlis Raja-Raja akan menimbangkan. Dan kalau katakan Majlis Raja-Raja bersetuju, maka dia akan diterima, dan juga kemudian dia boleh letakkan jawatan, dan akan digantikan dengan kita kata sebagai digantikan dengan timbalan yang di-Pertuan Agong ataupun Agong yang seterusnya. So itu cara dia. Just ambil hantar satu surat peletakan jawatan itu je sebenarnya. Bagus. Bagus bagi soalan daripada Vines. Mungkin ada soalan lain daripada pelajar-pelajar lain? Ya. Nak tanya apa-apa? Daripada yang lain-lain ada tak? Tak ada. Semua macam diam aja. Okay. Macam mana nak jadi Agong? Cikgu sekejap. Ya. Cikgu nak tanya. Kalau yang di-Pertuan Agong, kalau salah satu daripada 9 negeri, dia tak ada raja langsung all of a sudden sebab dia tak ada waris ataupun keturunan dia. So macam mana pula? Seandainya seseorang raja tidak ada waris, bermakna negeri dia tidak ada sultan. Dan itu agak mustahil. Kerana apa? Kerana setiap negeri dia akan ada raja, dan raja dia ada waris. Waris ini tidak semestinya anak dia. Kalau katakan dia tak ada anak lelaki, dia akan boleh serahkan tahta itu kepada adik lelaki dia. Adik lelaki dia untuk naik tahta menjadi sultan. Boleh. Jadi yang dikatakan waris itu tidak semestinya anak dia, tetapi boleh diserahkan kepada adik-beradik dia yang lelaki. Jadi agak mustahil lah kalau katakan sultan ni dia anak tunggal, dah lah tak ada anak, lepas tu dia tunggal pula tu. Jarang sekali ianya berlaku. Jarang sekali ya. Baik. So ada yang Daniel tanya, macam mana nak jadi Agong, cikgu? Nak jadi Agong mula-mula kena jadi sultan. Jadi kalau dah jadi sultan boleh jadi Agong. Tapi kalau kamu ni memang bukan keturunan sultan atau bukan keturunan Agong, so tak payah
tak payah mimpi lah nak jadi agung, tak payah mimpi lah. Sebab tak mungkin, kerana agung ini mestilah seorang raja, dan raja itu mestilah daripada keturunan raja. Okey Marisa. So rakyat biasa jawatan paling tinggi dalam negara yang boleh jadi apa cikgu? Okey, rakyat biasa yang jawatan paling tinggi boleh dipegang dalam negara ialah Perdana Menteri. Perdana Menteri. Dan ini telah kita letakkan. Ya, betul. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini tentang inilah dia keutamaan kedudukan dalam persekutuan. Iaitu kalau kita lihat sebenarnya kedudukan utama dalam persekutuan ini yang di-Pertuan Agong masih lagi kerabat diraja. Raja Permaisuri Agong kerabat diraja. Raja-raja dan pemangku raja kerabat diraja. Yang di-Pertua bagi negeri-negeri masih lagi ada keturunan raja-raja. Bekas Raja Permaisuri Agong, so masih lagi ada darah raja. Perdana Menteri sahaja yang bermulalah rakyat biasa yang tak ada darah diraja. Okey, itulah dia sebenarnya. Baik, so ada yang tanya, cikgu, langgar undang-undang ni, okey, kalau langgar undang-undang berdosa kan cikgu? Ya, betul. Sebenarnya dalam Islam, ingat dalam Islam, agama Islam, selain daripada mengikut hukum agama, jadi ikut hukum pemerintah juga adalah satu kewajipan. Okey, jadi satu kewajipan. Sebab itu, jika pemerintah mengarahkan rakyatnya untuk mengambil vaksin, walaupun macam-macam teori diorang katakan, oh itu agenda Dajjal, agenda Yahudi, bagai apa semua kan. Tetapi kamu boleh mengambil vaksin itu atas dasar aku menerimanya kerana menghormati pemerintah dan mengikut pemerintah. Dan dalam Islam, mengikut pemerintah, arahan pemerintah adalah wajib. Jadi kalau langgar undang-undang maknanya langgar arahan pemerintah dan ianya kira berdosa lah juga. Begitu. Baik. So baik, tapi kalau pemerintah kasih perintah yang buruk tapi kita tak ikut, pemerintah dia kasih pemerintah ataupun kasih arahan yang tidak memberi darurat kepada kita, masih boleh diikuti. Tapi kalau pemerintah arahkan sesuatu yang jelas berbahaya ataupun buruk, maka itu kita dibenarkan untuk tak ikut. Contohlah, kalau katakan pemerintah kata apa? Pemerintah kata okey, untuk kebaikan semua boleh ambil dadah. Semua boleh ambil dadah, apa juga ambil dadah, suntikan dadah untuk kesihatan. Itu memang tak boleh lah. So kita sebagai rakyat boleh menentang sebab benda itu jelas buruk. Nampak tak? Jadi kita juga dibenarkan untuk berfikir dan membuat pilihan kita lah sebenarnya. So, Daniel kata, cikgu, kalau kita kahwin puteri, kita jadi sebahagian keluarga diraja lah kan? Tak. Kalau kamu kahwin dengan puteri raja, kamu adalah rakyat biasa yang kahwin dengan puteri raja. So, anak kamu adalah anak keturunan raja, tapi kamu bukan keturunan raja. Anak kamu, dengan puteri itu akan menjadi anak keturunan raja, tetapi keturunan raja yang tidak boleh. Tidak boleh menjadi pemerintah. Cikgu Nurin tak fokus, dia tengok TikTok. Masya Allah. Baik, dah jangan fitnah. Baik. So, oleh kerana semua dah bertanya, dan kita akan meneruskan pembelajaran kita hari ini tentang kuasa yang di-Pertuan Agong. Dah sedia semua baik. Kuasa yang di-Pertuan Agong. Kita nak meneruskan untuk bab yang ketiga tentang kuasa yang di-Pertuan Agong. Hari itu, ingat kuasa yang di-Pertuan Agong terbahagi kepada 3, iaitu kuasa eksekutif, kemudian kuasa perundangan dan juga kuasa kehakiman. Take note benda ni kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kehakiman. Kuasa eksekutif kita telah belajar hari itu tentang tindakan-tindakan yang di-Pertuan Agong yang akan mengikut nasihat jemaah menteri. Baik, yang kita nak tengok hari ini iaitu kuasa perundangan.
Yang kedua, iaitu Yang di-Pertuan Agong akan memperkenankan sesuatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Okey, macam cikgu cakap hari tu ya. Kalau nak buat undang-undang, contohlah contoh. Okey, macam cikgu ambil contoh iaitu berkaitan bagaimana undang-undang tentang Akta Kawalan Penyakit iaitu COVID-19, bagaimana ianya digubal. Apabila berlaku COVID-19 pada awal tahun 2020 dulu awal tahun 2020 dulu, jadi untuk mengawalnya, Dewan Rakyat, ahli Dewan Rakyat yang kamu pilih melalui pilihan raya tu kan. Ahli Dewan Rakyat ada lebih kurang 224 orang. Mereka semua akan bermesyuarat dan mereka usulkan, kita perlu buat satu undang-undang untuk kawalan penyakit COVID ini. Jadi mereka pun berbincang. Bila berbincang-bincang, cadangan demi cadangan dan sebagainya, maka mereka tulis dalam satu draft. Inilah dia the set undang-undang untuk mengawal COVID-19 ini. Dan undang-undang ini dia tak boleh panggil undang-undang. Undang-undang tu dipanggil rang undang-undang. Kenapa rang undang-undang? Kerana rang tu maknanya rangka. Dia masih lagi dalam draft undang-undang. Dia belum diluluskan lagi. So itu di Dewan Rakyat. So bila dia siap undang-undang itu, Dewan Rakyat akan hantar set of undang-undang ini, draft ini pergi ke Dewan Negara. Dewan Negara pula akan disertai oleh orang-orang yang bijak pandai. Akan ada orang-orang seperti ahli-ahli parlimen, ahli akademik, kemudian juga ada orang yang dalam bidang perubatan, dalam bidang yang pelbagai sekali. Mereka akan bincangkan pula undang-undang itu. Mereka akan discuss lagi, okey ke tak okey. Diorang akan finalizekan lagi, kemudian enhancekan lagi berapa meter jarak SOP, kemudian face mask yang macam mana, hand sanitizer yang macam mana. So detail. So itu dah Dewan Negara dah luluskan. Boleh. Rang undang-undang ni bila dah lulus, mereka akan hantar ke Yang di-Pertuan Agong. So Yang di-Pertuan Agong akan tengok. Yang di-Pertuan Agong akan tengok, rang undang-undang ini baik. Bila Agong setuju dengan undang-undang itu, maka Agong perkenankan. Perkenankan tu maknanya setuju tentang undang-undang itu, maka Agong akan turunkan cap mohor bahawa undang-undang itu boleh proceed, dan undang-undang itu daripada Agong turun balik ke Dewan Negara, dan undang-undang itu turun balik ke Dewan Rakyat, dan dia tidak lagi dipanggil rang undang-undang, tapi dipanggil akta ataupun undang-undang, dan baru diimplementkan ataupun baru dilaksanakan. Itu proses dia. Jadi Yang di-Pertuan Agong ni tugas dia paling tinggi. Korang nak buat undang-undang apa pun boleh, tapi Agong yang akan sama ada dia nak luluskan atau tidak. So itu kuasa perundangan. Betul. Ada cap mohor tu maksudnya dipersetujui Yang di-Pertuan Agong. Betul. Kalau tak ada cap itu bermakna Yang di-Pertuan Agong tak terima lagi rang undang-undang itu, ataupun dia suruh untuk bincangkan lagi. Dia gitu. Maknanya kuasa Yang di-Pertuan Agong ni besar tau. Besar. Jadi itu kuasa perundangan Yang di-Pertuan Agong. Itu yang pertama, memperkenankan sesuatu rang undang-undang. Yang kedua, kuasa perundangan iaitu persidangan parlimen. Iaitu Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memanggil semua ahli parlimen bersidang, maknanya bermesyuarat. Baginda juga berkuasa memberhentikan mesyuarat ataupun juga membubarkan parlimen. Maknanya Agong ada kuasa untuk apa tahu? Untuk panggil semua ahli parlimen bersidang dan bincangkan tentang sesuatu isu seperti isu COVID itulah. Dia boleh panggil. Dan juga baginda juga boleh apa tahu? Boleh bubarkan parlimen. Bubar ni maknanya apa? Dissolve. Maknanya ahli-ahli parlimen yang sedia ada ini, yang sedia ada sekarang ni, dia panggil, dia tengokkan macam
okey, better hari ni melihat bahawa pemerintahan macam okey tak berapa cun dan juga okey better nak gantikan dengan orang baru, maka better hari ini isytiharkan parlimen dibubarkan. Bila parlimen dibubarkan, bermakna jawatan-jawatan Perdana Menteri, menteri-menteri dan sebagainya semua telah kita kata sebagai terbatal dengan sendirinya. Bila cikgu dia macam kuasa veto lah. Yes. So bila terbatal dengan sendirinya, maknanya agung itu dia suruh bubarkan untuk apa? Okey, kalau dah bubar ini maksudnya okey kena buat pilihan raya umum secepat mungkin untuk cari jemaah menteri yang baru pula. Okey. Baik, pernah ke dalam Malaysia lepas merdeka parlimen kena bubar? Sebenarnya, Dave, setiap kali nak pilihan raya, parlimen kena bubar tau. Setiap kali nak pilihan raya, kamu tahu kan? Pilihan raya berlangsung setiap 5 tahun sekali. 5 tahun sekali mesti pilihan raya, 5 tahun sekali mesti pilihan raya kan? So, bila dah cukup 5 tahun, agung sendiri yang akan, okey, bubarkan parlimen dan kita akan buat pilihan raya dalam tempoh 2 bulan secepat mungkin. Maknanya dalam tempoh 2 bulan tu, tiada Perdana Menteri, tiada timbalan Perdana Menteri, tiada menteri. Jadi mereka bersiap untuk apa? Untuk pilihan raya. InsyaAllah next year kot pilihan raya. Next year kot insyaAllah pilihan raya itu berlaku. Jadi sebelum pilihan raya, agung mesti bubarkan dulu. Tapi cikgu pernah ke tanpa sebelum cukup 5 tahun dah kena bubar? Ya, pernah. Pernah tak cukup 5 tahun kena bubar. Kerana apa? Kerana Perdana Menteri ada yang letak jawatan ataupun Perdana Menteri jatuh sakit kalau tak silap cikgu masa Tun Hussein On kalau tak silap cikgu. Pernah berlaku. Ataupun juga okey parlimen ataupun Perdana Menteri mendapat undi tidak percaya daripada ahli parlimen. Ya. Maksudnya begini, kamu kena tahu menjadi Perdana Menteri ni perlu ada sokongan daripada majoriti ahli parlimen. Contoh, kalau 224 orang ahli parlimen, dia kena ada bias. Ya, dia kena ada dia punya supporter daripada ahli parlimen. Bayangkan kalau Perdana Menteri itu dia punya supporter hanya katakan 20 orang aja. The rest tu diorang tak nak. Diorang tak nak Perdana Menteri itu. Maka Perdana Menteri itu kena letak jawatan. Sebab apa? Dia tidak mendapat sokongan. So maksud cikgu untuk kes Dr. Mahathir pun dia ada alami benda yang sama kan? Ya, pernah. Pernah alami benda-benda ini. Even kalau kamu nak tahu, UMNO dulu pernah dibatalkan. Kita kata dia punya pendaftaran persatuan. Kerana apa? Dikatakan sebagai UMNO itu tidak valid. After 40 years, back to 1980s, suddenly UMNO itu diiktiraf sebagai bukan sebuah persatuan. So terpaksa dia orang register balik tau. Pernah berlaku. This is politik lah. Kalau kamu tengok politik ni kan. Okey, so ada yang tanya, kan 18 tahun dah start boleh mengundi. Tapi kalau seorang 18 tahun tapi dia tak tahu sangat pasal ahli-ahli yang dipilih untuk jadi Perdana Menteri ni, dia pilih sesuka hati je ke asalkan dia dah mengundi ke ada cara lain? Okey, baik. Sebenarnya begini. Okey, untuk umur 18 tahun for example macam korang semua nanti umur 18 tahun, katakanlah korang boleh mengundi. Bukan korang yang pilih untuk mengundi Perdana Menteri, bukan. Kamu semua akan memilih calon yang menjadi wakil bagi kawasan kamu. Contoh macam parti. Contoh macam Daniel. Katakanlah Daniel berada di Wangsa Maju. So dia akan mengundi di Wangsa Maju. Dia akan tengok calon-calon wakil Wangsa Maju. Mungkin ada muka Ismail Sabri, mungkin ada muka Ahmad Maslan, mungkin ada muka dan juga kalau kamu tengok dia berdasarkan kepada parti. Mungkin ada parti PAS, ada parti UMNO, kemudian ada parti DAP. So, waktu pilihan raya nanti, kamu hanya dikendaki untuk pangkah mengikut gambar parti. Bukan gambar calon gambar parti. Parti UMNO, parti PAS ataupun parti DAP atau PKR macam tu. So, kamu akan pangkah mengikut lambang parti. Itu je. Jadi
Sekiranya orang yang menang di tempat kamu tu, tempat Daniel contohnya, okay, orang tu menang, so orang itu yang akan pergi ke parlimen, dan orang-orang yang ada di parlimen itulah nanti akan memilih Perdana Menteri. So bukan kita yang pilih Perdana Menteri, orang-orang dalam parlimen. Saya cuba sokong parti Cikgu Rafi. Parti sebenarnya buat apa? Oh okey, bagus Danisha. Bagus soalan-soalan yang ingin tahu ni. Okey, parti ni sebenarnya adalah diorang buat apa? Iaitu diorang bersama-sama sekumpulan manusia yang bersama-sama untuk mencapai matlamat politik. Dan matlamat politik biasanya adalah untuk menjaga kebajikan rakyat. Tapi kebajikan rakyat ni berbeza-beza. Contoh, kalau macam PKR, ini contoh Parti Keadilan Rakyat. PKR. So mereka mementingkan keadilan. Kami nak supaya semua rakyat dilayan adil dan sama rata. Dan juga parti rakyat semua perlu dapatlah peluang pekerjaan yang sama, peluang ekonomi yang sama. UMNO pula. UMNO kata apa? Kami berjuang untuk mempertahankan ketuhanan Melayu. Kami akan mementingkan ketuhanan Melayu, tetapi kami juga akan menjaga hak istimewa kaum-kaum lain. Nampak tak? Matlamat dia sama, tapi cara berbeza. Ada yang cara mementingkan keadilan, ada yang cara untuk mementingkan ketuhanan Melayu tanpa abaikan kaum-kaum lain. DAP, dia kata apa? Kami mementingkan pelaksanaan demokrasi. Apa-apa pun kita kena ikut demokrasi. Apa-apa pun ikut demokrasi. So dia nak menjaga kebajikan rakyat menggunakan sistem demokrasi. Kalau PAS pula, kami nak membangunkan negara kami dengan sistem Islam. Dia nak guna sistem Islam. Nampak tak? Matlamat semua sama, iaitu untuk menjaga kebajikan rakyat, tapi cara yang berbeza-beza. So kita sebagai rakyat, pilihlah cara yang kamu rasa sesuai. Itu sebenarnya. Boleh faham Danisha? Itulah sebenarnya parti. Okey. Cikgu ni rasa-rasanya cikgu pun boleh jadi buat parti sendirilah dan bercakap lah. Baik. Okey. Khairina, jangan risau. InsyaAllah cikgu akan upload videonya nanti. Upload video nanti. Don't worry. Cikgu nak tanya. Pernah tak di Malaysia ada parti yang cuba sabotage parti lain? Contohlah kalau macam PKR, dia actually tak suka UMNO sebab UMNO cuba halang dia untuk dapatkan kemenangan parti tu. So dia cuba sabotage seperti macam buat bom ataupun apa-apa yang kejam. Pernah tak berlaku? Okey, baik. Kita kata sebagai politik kotor lah. Aisyah, tak ada Aisyah? Tak ada. Sebenarnya kalau ikutkan, maaf cakap lah sebenarnya. Cikgu sebenarnya tak berani nak cakap sangat benda ni sensitif sebenarnya, dia punya cerita. Kita sambung balik. Risau. Okey. Baik. So, kita lihat di sini iaitu kuasa perundangan. Okey, kuasa perundangan. Okey, kita tengok yang di-Pertuan Agong iaitu memperkenankan sesuatu rang undang-undang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Kemudian untuk persidangan parlimen, Agong ada kuasa untuk panggil bersidang ataupun bubarkan parlimen untuk dipilih ahli jemaah menteri yang baru. Dan kuasa perundangan yang ketiga iaitu daripada sudut agama, di mana yang di Pertuan Agong kalau kita lihat di sini merupakan ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri. Kemudian negeri-negeri yang tidak ada sultan seperti wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. So, yang menjadi ketua agama Islam di negeri-negeri yang tidak ada sultan ini adalah yang di Pertuan Agong. So, ketua agama Islam di negeri-negeri lain ialah sultan lah, atau raja yang memerintah negeri masing-masing lah. Itu bidang kuasa perundangan bagi dalam bidang agama. Dan hak dan keistimewaan, ini kuasa perundangan hak dan keistimewaan yang di Pertuan Agong bertanggungjawab untuk menjaga kemudian melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah,
dan juga bertanggungjawab, juga melindungi kepentingan yang sah bagi kaum-kaum lain sama ada China, India, dan sebagainya, juga dilindungi haknya oleh Yang di-Pertuan Agong. So jangan risau, bukan orang Melayu saja yang menerima hak keistimewaan dan perlindungan, tetapi juga diterima oleh kaum-kaum yang lain. Okey, yang itu. Dan Agong juga berkuasa untuk isytiharkan darurat. Okey, macam cikgu cakap, apa itu darurat? Darurat ni ialah kecemasan, emergency. Itu darurat, ya. Kecemasan ataupun emergency. So, Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Dan pengisytiharan darurat ini dibuat jika baginda memastikan, setelah baginda memastikan kebenaran tentang wujudnya keadaan yang akan mengancam keselamatan awam dan juga ekonomi negara. Contohnya, macam kes COVID-19. So, sudahnya apa yang berlaku, Yang di-Pertuan Agong telah isytiharkan darurat perlembagaan. Okey, so itu berkaitan dengan kuasa perundangan. So, itu kuasa yang kedua. So, kita dah tengok kuasa eksekutif, kuasa perundangan. Kuasa perundangan ialah tentang persidangan parlimen, agama, hak keistimewaan dan juga pengisytiharan darurat. Baik. Dan yang seterusnya iaitu yang ketiga, kuasa kehakiman, di mana Yang di-Pertuan Agong akan melantik hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Hakiman dan setelah berunding dengan Majlis Raja-Raja. Maknanya Agong boleh melantik hakim bagi Mahkamah Atasan, iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi. So, ada hakim masing-masing tau. Dan hakim masing-masing ini, hakim mahkamah-mahkamah ini akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Contohnya, kalau kita lihat hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, kemudian Presiden Mahkamah Rayuan, kemudian Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Maknanya, kalau kamu perasan, ini semua mahkamah atasan, iaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, itu semua adalah yang tertinggi. Dan hakim-hakim di mahkamah yang tertinggi ini akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kita tahu mahkamah ada dua, mahkamah atasan, mahkamah bawahan. Mahkamah atasan ada mahkamah tinggi, mahkamah persekutuan dan juga mahkamah rayuan. Tak perlu, kamu just ingat tiga. Kamu kalau cara nak ingat kuasa kehakiman ni, kamu ingat tiga jenis mahkamah. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan. So, kalau ada mahkamah-mahkamah ini, pastinya ada hakim-hakim dia. Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Tinggi dan Hakim Mahkamah Rayuan. So, sudah tentu kamu akan assume bahawa hakim mahkamah-mahkamah ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau yang bawah, mahkamah bawahan ada mahkamah rendah, kemudian mahkamah sivil, kemudian mahkamah magistrate. So, itu antara mahkamah rendah. Kalau setakat kamu punya kesalahan, contohnya kamu membawa motosikal ataupun kereta, naik ke divider jiran sebelah. Bawa kereta ataupun bawa motor naik ke divider jiran sebelah. Jiran sebelah telah buat report dan kamu telah ditangkap. Jadi, di manakah kes kamu akan dibicarakan di mahkamah rendah ataupun mahkamah magistrate. So, dia takkan bawa sampai isu ni sampai mahkamah tinggi, tak ada. Kan? Setakat kesalahan kamu bawa kereta naik divider jiran sebelah, itu tak payahlah, kan? Tidak membabitkan negara. So, itu mahkamah rendah je. Alright. So, itu kuasa kehakiman.
Kemudian, kuasa kehakiman yang di-Pertuan Agong, dan juga Agong ada kuasa pengampunan. Di mana kalau kita lihat dalam hal jenayah di wilayah persekutuan, kalau hal jenayah di wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada yang di-Pertuan Agong. Boleh memohon, Dan baginda pula bukan baginda bertindak seorang diri, tapi baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. So baginda berkuasa untuk ampunkan ataupun tangguhkan ataupun ringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan juga wilayah persekutuan. So itu kuasa pengampunan. Dan bercakap tentang hakim, tentang Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka dan sebagainya. Semalam kalau tak silap cikgu ada juga keluar tentang satu berkaitan dengan kuasa-kuasa hakim Mahkamah Syariah lah, iaitu menjatuhkan hukuman ke atas kita kata sebagai lelaki-lelaki yang tidak bertanggungjawab, yang tidak membayar nafkah. Kalau lelaki-lelaki itu tidak membayar nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, maka lelaki-lelaki itu boleh dibekukan akaunnya. Jadi kepada lelaki-lelaki sekian yang ada di sini, sila menjadi lelaki yang bertanggungjawab, bertanggungjawab ke atas kaum wanita. Itu penting. Baik. Baik. Jadi kita lihat di sini, kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip kedua rukun negara. So sebagai warga negara yang patriotik, kita mestilah mengamalkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara ini untuk menzahirkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong, iaitu tonggak pemerintahan negara kita. Ingat yang itu. Baik. Habis tentang Yang di-Pertuan Agong. So kita nak masuk demokrasi ni. Dah bersedia? Kita dah habis dengan institusi raja, majlis raja-raja, Yang di-Pertuan Agong, tugas-tugas dia dan kuasa dia, iaitu ada 3 kuasa: kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan kuasa kehakiman. Sekarang kita nak masuk kepada amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Dah sedia dah? Okey ke tak okey ni? Boleh continue ni? Rizky, Haris, Rosham, boleh kita continue? Hakim, Ahmad Omar, boleh Afiq, Danisha, boleh Danisha? Damia, Nazira, boleh Nazira? Boleh Ya, sebelum itu korang semua dah start kan belajar hari ni? Semua dah dapat buku teks dah? Dah dapat buku teks dah? Buku teks sejarah Tirta 5. Okey. Esok cikgu. Okey. Baik. Kalau yang belum dapat tu, mungkin kemungkinan besar kamu bersekolah sekolah asrama yang belum balik asrama lagi kan. Masih lagi PDPR okey, kamu selama 2 minggu ini PDPR. Okey. Baik, untuk para pelajar yang baru masuk ke ataupun yang ada dalam kelas ni, kamu jangan risau Mungkin sehabis bab 3 ini, cikgu akan mula ulang kaji balik untuk bab 1, 2 dan 3. Dan kemudian dah habis ulang kaji tu, baru masuk bab 4 supaya kamu masih lagi membawa bab 1, 2, 3 tu ke hadapan. Sebab cikgu risau korang punya perangai ni. Korang punya perangai tahulah kan. Belajar bab 1, ingat cikgu? Ingat. Belajar bab 2, ingat. Bab 1, lupa sikit lah cikgu. Okey. Kan tanya bila dah belajar bab 3. Bab 3 ingat tak? Ingat. Belajar bab 2, lupalah cikgu sikit-sikit. Bab 1 pernah belajar cikgu? Aku tangan sekarang. Okey. Baik. So hopefully kamu boleh bawa semua fakta-fakta ini sekali. Supaya masih kekal dalam ingatan kamu. Okey. Baik. So kita sambung Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh bertanya. Alright. Jom kita tengok tentang amalan demokrasi. Baik, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Baik, penting untuk kamu ketahui
Baik, sebenarnya apa itu demokrasi? Demokrasi. Bukan demoloni. Demoloni tak suka mula. Bukan. Demokrasi sebenarnya adalah satu sistem pemerintahan di mana sistem pemerintahan ini memberikan kuasa kepada rakyat untuk membentuk kerajaan. Memberi kuasa kepada rakyat untuk membentuk kerajaan. Bagaimana? Okey, memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpin. Ada ke cikgu? Ada. Iaitu menggunakan sistem apa? Sistem pilihan raya. Dengan cara pilihan raya, maka demokrasi itu dapat diamalkan. Iaitu rakyat dapat memilih pemimpin-pemimpin untuk menjadi pemerintah bagi menguruskan negara. Itu demokrasi. Okey? Jangan korang confuse itu demokrasi. So, demokrasi biasanya kalau di Malaysia ni demokrasi berparlimen. Maknanya demokrasi sistem yang memberi kuasa kepada rakyat untuk memilih pemimpin, tetapi dikumpulkan ataupun juga kita kata bersidang di satu tempat yang dipanggil parlimen. Parlimen tu bangunan, parlimen tu bangunan parlimen, dan bangunan parlimen tu ada tempat untuk para pemimpin ini bersidang, bermesyuarat. Jadi demokrasi berparlimen ini diterima sebagai satu sistem pentadbiran negara kita. Dan ciri demokrasi seperti amalan pilihan raya. Pilihan raya penting. Jaminan kepada kebebasan asasi 2. Kemudian pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri. Ini dia ada 3 iaitu pilihan raya, jaminan kebebasan asasi dan pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri. Ini semua telah tertulis dengan jelas. Dah ada dengan jelas dalam mana? Dalam dokumen Perlembagaan Persekutuan. Dah tulis dalam tu tentang amalan demokrasi ini. Okey, kita tengok amalan pilihan raya. Pilihan raya. Ini unsur yang pertama dalam demokrasi iaitu pilihan raya ialah elemen penting ataupun unsur penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi. Okey, maksudnya di sini kalau orang tanya, betul ke Malaysia ni amalkan demokrasi? Ya. Okey, apa buktinya? Pilihan raya. Kita ada pilihan raya. Bila ada pilihan raya, maknanya kita memang amalkan demokrasi. Jadi, pada asasnya pilihan raya umum ini diadakan dalam tempoh 5 tahun. Nampak tak? Cikgu ada mention tadi kan? Iaitu pilihan raya umum akan diadakan dalam tempoh 5 tahun. Pilihan raya diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Membuktikan amalan demokrasi ini dilaksanakan di Malaysia sampailah ke hari ini. Dan inilah antara parti-parti politik yang terlibat. Okey. Ni logo-logo dia lah. Sebelah kiri ni. Ini iaitu parti apa ni? Parti Amanah Parti Bersatu ni UMNO, ni DAP, ni PKR, ni PAS. Ini apa lupa. Ni MCA. Ni MIC, ni Amanah. Ni PBS, Parti Bersatu Sabah. Ni Parti Sarawak Bersatu. Kemudian PBRS, macam-macam parti ada. So ini adalah antara parti politik yang terlibat dalam pilihan raya. Kenapa? Ada soalan pernah tanya tau. Dalam soalan trial baru-baru ni, kenapa parti politik terlibat dalam pilihan raya? Mengapa parti politik menyertai pilihan raya? Jawapannya apa tau? Parti politik terlibat dalam pilihan raya untuk memperoleh mandat daripada rakyat untuk memerintah. Maknanya apa? Untuk mendapatkan amanah. Mandat ni amanah
mendapatkan amanah daripada rakyat untuk memerintah. Maksudnya apa tahu? Bila kita mengundi, kita bagi calon tu menang, kita kata apa? Aku amanahkan kau. Kau dah menang kan? Aku amanahkan kau untuk uruskan negara ni. So ini amanah tau. Jawatan yang kita orang bagi kat kau ni, itu satu amanah. Kau kena uruskan negara ini. Jadi kami telah letakkan mandat, amanah, kepercayaan daripada kami untuk kamu perintah. Itu sebenarnya. Okey. Jadi inilah dia tujuan parti politik terlibat dalam pilihan raya. Jadi kepada mana-mana pelajar yang nak menyertai politik, cikgu sokong. Mandat tu dikira sebagai amanah dan kepercayaan lah. Okey. Amanah, kepercayaan, okey, boleh dikira sebagai mandat lah. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tahu bahawa masa bab yang ke-8 Form 4, kita ada belajar tentang apa tahu? Tentang yang pilihan raya kan. Proses-proses pilihan raya. Ada kempen pilihan raya dan sebagainya kan. So kalau kita tahu kenapa kempen pilihan raya ini dilakukan, iaitu kempen pilihan raya ni dilakukan untuk membolehkan supaya rakyat ni mengenali calon. Dia kenal calon dia. Oh, inilah dia orang dia yang akan mewakili kawasan kita. Oh, inilah dia. Dan memahami, dengan kempen itu rakyat akan faham tentang manifesto parti yang bertanding. Maknanya berkaitan dengan janji-janji, matlamat parti yang akan bertanding. Contoh kalau macam cikgu lah. Contoh macam cikgu. Katakanlah cikgu calon. Assalamualaikum. Terima kasih kerana join kita punya mesyuarat pada malam ini. Ada 32 orang. Terima kasih banyak kerana menyertainya. Saya mewakili kawasan ini. Saya minta, saya memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, undilah saya. Jadi undilah saya ni sebenarnya memang penduduk asal kawasan ini. Saya tahu tentang masalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan undilah saya kerana saya akan membantu untuk memajukan kawasan kita ini. Antara manifesto saya, janji-janji saya, bahawa saya akan naikkan kawasan ini menjadi kawasan yang maju, di mana anda semua saya akan berikan gaji minimum 2,500 sebulan. Gaji minimum 2,500 sebulan. Dan saya akan cuba untuk mengurangkan kos sara hidup. Di mana kos sara hidup anda, jangan risau, saya akan cuba turunkan, akan deal dengan kedai mamak yang ada di kawasan kita ni, supaya kalau semua anda sokong kami, sokong saya, maka saya akan minta kedai mamak untuk meletakkan harga yang rendah, iaitu roti canai dan Nescafe tarik setiap pagi. Roti canai dan Nescafe tarik hanya RM1. Hanya RM1. 50 sen roti canai, 50 sen Nescafe tarik. Setuju? Itu matlamat saya. Jadi sokonglah saya. Penat aku kempen. Tak ada orang pun yang sokong. Seorang je sokong. Daniel je yang sokong. Penat berbuih aku tu. Sokong baik, saya sokong. Itu contoh. Itulah contoh apa yang dilakukan oleh seorang saya sponsor seorang calon kepada rakyat di kawasan dia. So itu sian mama background. Tak, sebenarnya kan Damia, cikgu memang boleh buat macam tu. Tahu sebab apa? Sebab nanti kerajaan, katakanlah kalau kerajaan menang lah kan, cikgu deal dengan kedai mamak. Tak apa, harga berapa sebenarnya? Roti canai RM1, kemudian dia punya Nescafe tarik katakan RM1. Sepatutnya RM2 kan? So RM1 kan? Tak apa. RM1 nanti kerajaan akan subsidi. Kerajaan akan subsidi. Itu pasal RM1. Padahal kalau betul-betul kedai mamak RM2 kan? Sebenarnya kedai mamak dengan kerajaan telah deal, kerajaan akan subsidi kan? Don't worry. Dia macam-macam lah cara ni. Macam-macam cara. Baik, kita lihat di sini.
So kita lihat, okey, amalan demokrasi iaitu kita tengok dah kempen pilihan raya. Kemudian kempen di mana kita lihat rakyat menyemak nama, okey, pada daftar pemilih sebelum mengundi. Semak nama sebab ingat untuk menjadi pengundi kamu kena daftar. Kamu tak boleh simply datang, oh saya nak mengundi, dah daftar dah. Oh saya tak daftar, tak boleh. Memang kalau tak daftar tak boleh, kena daftar. Okey, kemudian bila dah daftar tu, okey, undian akan dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik, dan undi ialah rahsia dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Baik, keabsahan maksudnya adalah kesahan ataupun valid. Maknanya undi itu rahsia, dan undi yang rahsia itu adalah satu bukti betapa validnya kerajaan itu dipilih oleh rakyat. Keabsahan tu ialah valid ataupun kita kata kesahan lah. Sahnya kerajaan tersebut. So itu adalah kita katakan sebagai satu yang dikatakan sebagai undi, dan ini adalah pilihan raya. Okay. Dan sebagai rakyat dalam sebuah negara demokrasi, kita sewajarnya memahami bahawa kepentingan pilihan raya yang memberikan mandat untuk membentuk kerajaan. So warga negara yang layak mengundi perlu menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berwibawa bagi mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Sampai satu saat nanti bila kamu diberi kuasa untuk mengundi, sila jalankan tanggungjawab anda. Jangan kamu kata, oh, aku tak tahu nak sokong mana lah. Sokong ini nanti jadi macam ni. Sokong ini nanti takut jadi macam ni. Sokong ini nanti takut jadi macam ni. Aku tak nak undi lah. Tak boleh sebab itu adalah tanggungjawab. Mungkin kamu rasa, alah, satu je kot undi. Memanglah satu undi, tapi kadang dengan satu undi itulah yang membezakan calon yang menang dan calon yang kalah. Jadi sangat penting undian kamu tu ya. So jangan diambil ringan. Jalankan tanggungjawab anda. Dan jangan lupa kepada mana-mana pelajar yang rasa-rasanya akan menubuhkan parti politik selepas ini ya, jangan lupa jemput cikgu sebagai penasihat. Jangan lupa. Penasihat 25%. Okey. Cikgu boleh bantu. Okey, boleh Boleh. Saya nak spokesman. Okey. Ini cerita sini habis sinilah Back to 2018 2017 2018 sebenarnya cikgu dah di offer oleh salah seorang daripada rakan cikgu, ada seorang datuk, dia offer cikgu untuk menjadi untuk menjadi ahli kawasan dan juga ketua pemuda bagi kawasan Subang kalau tak salah cikgu. Kawasan Subang. So dia kata nanti kalau tugas cikgu banyak, iaitu kena tengok rakyat, tengok sana tengok sini apa semua tau. So dia kata kalau sampai satu saat nanti dia nak naikkan cikgu jadi ketua pemuda, dan daripada situ bila pilihan raya cikgu akan disuruh pilih kawasan untuk mewakili kawasan tersebut. Maknanya cikgu jadi calon lah kawasan itu. So dia offer kat situ. So datuk tu offer kat cikgu. So cikgu cakap apa? Minta maaf datuk, saya bukan tak nak, tapi saya banyak kelas. Tak bila masa saya nak tengok rakyat nanti kan. So minta maaf lah sangat-sangat. Okey, kan saya pergi tengok rakyat kan kelas saya terabai. Jadi minta maaf sangat-sangat lah. Awal-awal dah cakap. So datuk tu kata, okey tak apalah kalau macam tu. Nasib baik. Okey. Alright. So itu cerita je lah cerita je lah. Kalau cikgu ambil mesti cikgu dah jadi Datuk Seri kan. Tak nak lah Karina kan. Cikgu rasa lebih senang hidup macam ni kan. Kita jadi orang biasa-biasa. Pergi mall pun orang tak kenal. Kita pergi jalan-jalan sana sini pun orang tak sibuk. Ini kan kalau jadi Datuk Seri apa semua, kita buat apa pun orang dah ambil gambar. Oh, Datuk Seri pergi mall. Oh, pergi shopping, pergi 99 Speed Mart beli sayur. Pergi 99 Speed Mart beli Nescafe tarik yang bungkusnya. Leceh lah kan. Leceh tak nak Okey. Kan.
Segan. Okey, baik. Baik. Okey, itu unsur yang pertama, okey, iaitu berkaitan dengan amalan pilihan raya. Okey. Dan unsur yang kedua kita tengok iaitu tentang demokrasi ini, iaitu kebebasan asasi. Kebebasan asasi. Kebebasan asasi ni maksudnya adalah hak asasi. Ianya adalah hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Dan setiap individu, termasuklah cikgu, termasuklah korang semua ni, ada hak dia tahu, iaitu Perlembagaan Persekutuan menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi. Antaranya termasuklah kamu ada kebebasan diri, kebebasan beragama, kemudian hak berkenaan dengan pendidikan, serta kebebasan bersuara, kemudian berhimpun dan berpersatuan. So, kamu ada hak-hak ini. Sebagai contoh, kalau kita lihat kebebasan asasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, yang pertama sekali iaitu kebebasan diri. Sebenarnya tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Maksudnya di sini apa tahu? Maksudnya, contohlah kita kata apa? Daniel. Contoh Daniel lah. Daniel telah menculik Nafi Iman. Daniel menculik Nafi Iman, diletakkan dalam kurungan. Dia kata apa? Aku memang tak suka kau. Kau duduk kat sini. Selama mana yang aku kurung kau. Nafi Iman kata, tolonglah Daniel, lepaskan aku. Kau duduk dan diam. Aku tak suka dengan kau. Kau duduk kat sini, aku kurung kau. Kan? Ketua parti sekarang jadi asyik kena. Tadi jadi ketua parti, sekarang jadi penculik. So macam tu. Aku kurung kau Nafi Iman, kau duduk diam-diam kat sini. Jadi, adakah tindakan Daniel salah? Ya, tindakan Daniel salah kerana telah mengambil kebebasan hak asasi Nafi Iman. Sebab tidak ada seorang pun yang layak untuk mengambil nyawa atau mengambil kebebasan diri orang lain, kecuali apa? Kecuali atas perintah undang-undang. Atas perintah undang-undang macam mana cikgu? Contoh, Daniel pula. Daniel tadi dah tangkap Nafi Iman kan? Sudahnya Nafi Iman berjaya melarikan diri. Setelah Nafi Iman flying kick, Daniel tu dush. Sudahnya Nafi Iman lari. Nafi Iman buat report polis. Polis pun datang. Tangkaplah Daniel. Rupa-rupanya polis tu Lana, Inspektor Lana. Hai Daniel, anda ditangkap. Inspektor Lana pun datang. Dia tangkap Daniel. Dan Daniel telah dibicarakan. Bila tengok bicara, rupanya ketua hakim tu Khairul Nakib. Alamak, Tuan Hakim Khairul Nakib, minta maaf, saya minta maaf sebenarnya Tuan Hakim Khairul Nakib. Jadi Khairul Nakib kata apa? Hakim mahkamah, dia kata apa? Daniel, kamu telah didapati bersalah dan kamu akan dihukum penjara kerana menculik Nafi Iman. Maka dipenjarakan. So bila dipenjarakan 5 tahun, katakan dipenjarakan 5 tahun. So bermakna penjara itu, hukuman undang-undang telah mencabut kebebasan diri Daniel dan mencabut hak asasi Daniel. Dan itu undang-undang ada hak. Kenapa undang-undang ada hak untuk mencabut kebebasan diri Daniel? Kerana Daniel telah melanggar undang-undang. Mencabut nyawa tak cikgu? Mencabut nyawa pun boleh. Seandainya hukuman ataupun kesalahan yang Daniel buat itu besar. Contohnya membawa bungkusan berisi dadah yang melebihi 500 gram. Maka ikut undang-undang Malaysia, Daniel layak untuk dijatuhi hukuman gantung sampai mati. 500 gram je. Hukum gantung sampai mati. Maknanya
Undang-undang sahaja yang boleh mencabut nyawa pesalah. Kerana apa? Kerana melanggar undang-undang. Hanya undang-undang je yang boleh mencabut nyawa ataupun juga mencabut kebebasan hak asasi orang lain. Orang lain, orang sedia ada ni tak boleh buat macam tu. Tak boleh. Itu kebebasan diri. Boleh faham? Boleh faham semua tentang kebebasan diri ni. Kalau kurang daripada 500 gram tak kena hukum bunuh. Tak sebenarnya. Tapi sebenarnya yang berkaitan dadah ni sebenarnya